Khawarij, pada ketika ini kita tak jumpa lagi kelompok nama Khawarij. Tetapi orang-orang yang berfikiran seperti orang Khawarij ada. Adapun Syiah, Syiah masih ada sampai sekarang. Manakala Mu'tazilah juga tidak ada kelompok ini dengan nama Mu'tazilah. Ini pada zaman dahulu. Akan tetapi pada zaman ini pemikiran seperti orang Mu'tazilah ada. Seperti liberal. Mu'tazilah ini seperti orang-orang liberal. Mu'tazilah ini hanya mementingkan rasional, akal semata-mata dan mengenepikan nas. Ini seperti orang liberal. Manakala Khawarij pula pemikirannya bahawa ulama tak boleh pakai. Ulama tak boleh. Khawarij juga terdapat pada awal permulaan Islam, zaman Salafus Salihin. Ini kelompok yang terseleweng. Mereka tidak ingin mendengar apa yang ulama berbicara. Mereka inginkan hanya Al-Quran. Al-Quran dan yang sahih semata-mata. Sebab tu kelompok Salafi sekarang dipanggil sebagai Khawarij moden. Kerana mereka mengikut cara berfikiran Khawarij. Bagi mereka, ulama ada kesalahan, mereka juga manusia biasa. Jadi kenapa nak kena ikut ulama? Terus ambil Al-Quran dan hadis sahih. Jadi ini telah dihadapi oleh zaman Sayyidina Ali lagi. Zaman Khawarij ini dihadapi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hantar sahabat-sahabat Nabi SAW bertemu dengan mereka, menyatakan kepada mereka bahawa ya betul mereka ingin ikut Al-Quran dan mereka ingin ikut hanya yang datang daripada Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah jadikan para ulama sebagai pewaris para Nabi dan Allah telah ciptakan sistem bahawa ulama, majoriti ulama umat ini tidak berada di atas kesesatan. Allah Ta'ala tidak menghimpunkan ulama umat ini di atas kesesatan. Jadi Allah yang letakkan fitrah pewaris para Nabi yang seperti itu, jadi salah. Puak Khawarij ini menyangka bahawa tidak perlu ikut ulama, tak perlu ikut manusia biasa. Maka beberapa orang sahabat dihantar oleh Sayyidina Ali berjumpa dengan puak Khawarij. Segelintir daripada mereka dapat memahami dan kembali kepada kelompok besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi sebahagian daripada mereka terus bersikeras dengan pegangan mereka, kerana bukan mudah untuk orang yang sudah merasakan dirinya yang paling sahih, dirinya berada di atas, kami ikut Al-Quran dan kami ikut yang sahih, paling sahih sekali. Untuk nak berubah ini suatu yang agak payah dan sukar. Tetapi apabila dia betul-betul berfikir secara mendalam bagaimana cara pembentukan hukum hakam dan bagaimana sistem para ulama yang Allah SWT letak pada umat ini sehingga akhir zaman, bahawa majoriti ulama umat ini Allah Ta'ala tidak himpunkan di atas kesesatan. Jadi ada beberapa tips dan formula yang Rasulullah telah tinggalkan kepada kita semua untuk mengenali siapakah yang berada di atas jalan yang hak, jalan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapakah yang telah tergelincir. Jadi kebanyakan bid'ah yang disebut bid'ah yang sesat itu sebenarnya banyak lebih kepada pemikiran. Adapun amalan kurang, kerana amalan ini sudah banyak ditapis oleh para ulama sebab Islam telah berlangsung 1400 tahun. Jadi kita tak kata Yasin malam Jumaat itu bid'ah sesat. Kita jangan sampai kesimpulan bahawa orang yang diusir daripada kolam Al-Kawthar Nabi SAW ini orang yang baca Yasin malam Jumaat. Jangan sampai kesimpulan yang sebegitu rupa. Itu adalah pemikiran yang ekstrim. 2 minggu lepas khutbah Jumaat menerangkan tentang kelompok liberal, Islam liberal, dan juga di dalamnya yang termasuk adalah al-madhabiyah. Apa itulah madhabiyah? Kelompok yang tidak bermazhab. Mereka mendakwa mereka bermazhab, tapi sebenarnya mereka tidak mengikut lunas dan juga kaedah manhaj bermazhab itu sendiri.
akhirnya mereka balik kepada slogan Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan dalam pembentukan hukum hakam itu kita ada Al-Quran, kita ada sunnah. Kita tak sebut hadis sahih, kita sebut sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ijma' ulama' dan yang keempat adalah qiyas. Ini semua adalah dalil dalam agama. Bila tidak memahami makna dalil, maka ianya akan menjadi sempit dan terhad kepada Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan slogan Al-Quran dan hadis sahih itu, jika sesiapa menyebutkan ianya adalah semata-mata ya, cara pendalilan dalam hukum hakam, ianya adalah silap dalam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan dalil ada 4 yang namanya dalil. Bila kita sebut, apa dalil awak lakukan ini? Apa ada dalil pada amalan ini? Maka kalau kamu sebut dalil itu terhad kepada Al-Quran dan hadis sahih, maka ini bukan cara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bila sebut dalil, apa dalil? Ini ada 4 perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Bila sebut sunnah, kenapa ulama tak sebut hadis sahih? Kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah tidak sebut hadis sahih? Kerana bukan semua hadis sahih untuk diamalkan. Bukan semua apabila ada hadis sahih bermakna amalannya itu sahih. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Tidak ada ulama yang mengatakan kencing berdiri itu adalah sunnah. Di dalam hadis sahih juga disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Tidak ada ulama yang mengatakan minum berdiri itu adalah sunnah. Kerana cara untuk memahami sunnah terdapat kaedah-kaedah yang tersendiri, tidak sembrono. Hanya as simply as ada dalam hadis sahih, khalas, ini adalah sunnah. Tidak. Dia ada proses, dia ada tapisan, dia ada saringan. Ya. Juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudu yang dilakukan lebih daripada 3 kali dan kurang daripada 3 kali, ini adalah sesuatu yang batal, tak sah, batil. Cara ulama memahami ayat ini, hadis sahih ini bukan seperti apa yang terdapat secara zahir dalam hadis sahih. Kalau hadis sahih Muslim itu secara zahirnya, siapa yang buat lebih daripada 3 kali tak sah, wajib 3 kali. Sebaliknya tidak ada seorang ulama pun yang mengambil amalan secara zahir daripada hadis sahih itu. Semua menetapkan bahawa siapa yang ambil air sembahyang kurang daripada 3 kali pada anggota badan, kurang daripada 3 kali tetap sah. Dan siapa yang lebih daripada 3 kali tetap sah, walaupun makruh, tapi tidak membatalkan wudu. Tetapi ada dalam hadis sahih itu, dalam Sahih Muslim, batal. Hadis itu mengatakan batal. Rasulullah menunjukkan bagaimana cara angkat sembahyang. Kata siapa yang melakukan kurang daripada ini dan lebih daripada ini, bermakna wuduknya tidak sah. Tidak ada ulama yang mengambil makna zahir daripada hadis ini. Kerana cara pembentukan hukum hakam adalah berdasarkan dan penelitian kepada nas secara menyeluruh Al-Quran dan hadis yang lain, bukan sekadar 1-2 hadis semata-mata. Ya. Allah Allah